Hari ini semalam sebenarnya saya seronoklah bila dengar apabila kenyataan daripada Ketua Eksekutif Kumpulan Wang Simpanan Pekerja. Saya bila tengok begitu saya pun cepat-cepat tarik. Sebab dia kata bahawa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja mencatatkan pendapatan pelaburan sebanyak 34.05 bilion pada separuh pertama tahun ini yang berakhir pada 30 Jun yang lalu. Jadi katanya peningkatan sebanyak 6.79 bilion ataupun 25% daripada 27.26 bilion tempoh yang sama pada tahun 2020. Jadi katanya jumlah pendapatan pelaburan kasar dana pension itu untuk suku kedua iaitu 2021 berjumlah 14.77 bilion. Jadi 0.35 bilion lebih rendah sedikit daripada 15.12 bilion dicatatkan pada suku kedua ini. Jadi saya bila tengok begitu, kalau dah untung, kenapa susah pula kamu nak keluarkan permohonan yang dibuat oleh pemohon? Jadi kenapa kamu umumkan? Sebab saya kata jangan persendakan rakyat. Kamu umumkan bahawa Kumpulan Wang Simpanan Pekerja untung. Rakyat nakkan 10,000 kamu tak bagi. Ini yang mengundang amarah saya. Dia ketua eksekutifnya, kalau dah untung, jadi kenapa pula nak keluarkan susah sangat? Sebab itu kadang-kadang saya kata, saya tak boleh nak brain lah dia orang bercakap. You kata you untung, orang nak keluar duit tak boleh. Dan beri alasan. Perdana Menteri kata boleh, Menteri Keuangan kata boleh. Tapi kenapa tak boleh? Yang kita minta 10,000 tuntas. That's all. Rakyat takkan bising. Jadi apa tujuannya kenyataan tersebut diwawarkan dalam media sosial, dalam internet? Untuk apa? Apakah untuk memperlihatkan kehebatan kamu memimpin Kumpulan Wang Simpanan Pekerja lebih baik daripada pimpinan terdahulu? Is this what you are trying to say? Sebenarnya anda akan dilihat lebih baik, lebih mampu dan lebih berwibawa seandainya anda mampu memuaskan hati setiap penyimpan. Itu ukurannya. Bukan dengan mengumumkan untung 30 bilion, untung 50 bilion, tapi akhirnya penyimpan hampir tak ada. Ini yang saya kata, saya tak nak brain. Cakap saja lebih. Apakah ini juga bukan sikap munafik? Ini saya dalam keadaan begini, saya terpanggil saja sebab bila saya melihat keadaan-keadaan begini, saya bercakap, memang semua boleh bercakap. Untung bilion-bilion, bukan kata juta pula tu, bilion. Mana duitnya kalau untung? Macam hari ini Perdana Menteri mengatakan bahawa kenaikan, bahawa ekonomi kita bertambah baik, unjuran 16%. Saya menang, apa benda dah bercakap. Jadi janganlah anda mempersendakan minda rakyat. Itu yang selalu saya katakan. Duan Zain, lawak lah, memang lawak. Sebab saya kata saya tak boleh nak brain. Untung rakyat nak keluar duit tak boleh. Mangkuk punya orang lah. Betul lah saya. Minta maaf lah saya mungkin kalau terlajak sedikit. Sebab saya jadi marah apabila bagi tahu untung tak dapat keluar duit. Kalau untung dapat, sepatutnya kita bangga lah bahawa jadi dalam keadaan begini, tak tahulah JKOM ni nak jaga Kumpulan Simpanan Pekerja ke ataupun talib barut ni, tak tahulah. Tapi bagi saya, jangan kamu umumkan lebih baik lah. Tak payah nak umum lah. Dah tahu susah nak dapat. Ini keadaan saya yang kadang-kadang mengundang amarah tak pasal-pasal. Udah pula dia kacau pula saya punya Instagram. Dia ganggu sana ganggu sini. Kau orang ni apa hal ni? Saya beri pencerahan. Pulanglah. Kemudian saya dalam keadaan begitu saya bengkak juga saya bila saya melihat kenyataan Menteri Pendidikan. Ini masalah lagi ni satu ni. Jadi kenyataan Menteri Pendidikan Senator Radhi Jidin tiba-tiba pula dia kata guru-guru yang tidak divaksin mungkin akan ditukar. Main ugut pula dah sekarang ni. Kenapa begitu? Kesan daripada itu guru-guru di seluruh negara mula melahirkan rasa tidak senang hati mereka, dan ini mengundang warga pendidik mencabar beliau, mencelah dan melahirkan pandangan yang tidak baik. Dia kata pertamanya dasar kerajaan lah, dasar vaksin kita ni bukannya paksaan, ia merupakan pilihan. Begitu juga kepada frontliner pun. Jadi itu yang diwawarkan. Jadi bila guru tak nak vaksin, kamu nak tukar dia.
Apakah ini tanda-tanda satu ugutan? Saya kata berhentilah menteri-menteri ini dah mengugut. Kamu ada kuasa sekarang. Kamu bukan dipilih oleh rakyat sepenuhnya. Kamu hanya bergelar senator saja. Tiba-tiba nak ugut guru. Tak boleh, tak elok begitu. Sebab ini kita lihat seperti satu diskriminasi yang agak melucukan saya. Antara diskriminasi yang tak masuk akal, yang kita tak boleh brain lah saudara. Bila dia kata ini cukup naif lah, guru-guru yang tidak divaksin tidak boleh menggunakan tandas, tidak boleh berada bersama guru-guru lain dalam tempat yang sama dan memakai 2 pelitup muka di sekolah. Nak pergi ke tandas pun tak boleh. Habis cikgu dengan sakit perut macam mana? Takkan terceret-beret tengah-tengah jalan atau dalam kelas? Saya tak tahu Kementerian Pendidikan ni ke mana hala tujunya. Akhlak mereka di mana? Sampai cerita jamban pun dikira. Nasib baik bukan menteri itu bukan Azmin Ali. Kalau Azmin Ali yang jadi menteri, kalau keluar arahan begini, lagi orang ketawa. Jadi Raditya Din ni, anda sekadar senator, buat saya tak tahulah macam mana dia mempengurusikan apa ni kementerian, pegawai-pegawai di kementerian, pegawai tertinggi di Kementerian Pendidikan. Boleh ada garis panduan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan bahawa tak boleh menggunakan tandas dengan guru lain. Ini saya hairan sampai soal tandas pun kamu sentuh. Ini kalau tak ambil vaksin tak boleh gunakan tandas. Saya fikirlah sendiri. Sendiri. Saudara Mak Fendi tak tahulah saya Saudara Fendi nak kata saya kacau lah sekarang ni diorang ni. Sebenarnya mereka mengugut guru-guru. Ini bukanlah jalan terbaik. Bukanlah jalan yang terbaik kita mengugut guru. Sepatut guru-guru ni ajak berbincang. Bagaimana dulu Yang Maha Mulia Tengku Mahkota Johor, baginda tak marah. Baginda berjumpa dengan guru-guru, sanggup mencemah duli, bertemu dengan guru-guru di Johor, bertanya kenapa tak nak suntikan vaksin. Jadi dapat input, bukan terus keluar arahan. Sedangkan macam Tengku Mahkota Johor tu, baginda mempunyai negeri dia. Dia boleh keluar macam-macam dengan tidak. Baginda menyantuni. Dah tunjuk teladan, istana dah tunjuk teladan. Anda orang politik ni nak tunjuk kuasa ke? Dan saya lucunya sampai tak boleh gunakan toilet. Aduh, jadi saya nanti panggil dia Menteri Toilet lah kalau tu. Menteri Jamban. Itu geram saya tu. Itu keadaan saudara. Dan lebih lagi pula tu sekarang ni jadi celaru habis. Saudara, celarunya apabila seorang ahli daripada Parti Amanah telah membuat laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah berhubung dakwaan yang mengatakan seorang menteri telah membantu dalam pemberian sebidang tanah kerajaan kepada sebuah syarikat swasta ketika dia menjadi menteri wilayah dulu. Sudah buka kes saudara. Jadi saya tak boleh menamakan itu dari segi etika kewartawanan yang saya pegang. Semua orang tahu siapa dia, tapi saya tak boleh menyebut. Kerana kalau saya menyebut, mana saya contempt ataupun saya ada libel, boleh diambil tindakan. Saya hanya memberi culipan daripada apa kenyataan yang dibuat oleh Ketua UMNO, Ketua Amanah bahagian Bandar Tun Razak Hayatul Kamil Termudi, yang mendakwa menteri tersebut dikatakan telah mengeluarkan sepucuk surat sokongan kepada syarikat swasta terbabit. Jadi menurut Hayatul, salah seorang daripada pengarah syarikat itu mempunyai talian persaudaraan dan merupakan jiran kepada menteri berkenaan. Katanya, saya percaya dia telah menyalahgunakan kedudukan sebagai menteri dengan memberi surat sokongan. Itu katanya pada pemberita lah. Jadi menurut Hayatul, macam saya katakan, tanah seluas 29 hektar itu terletak di Lot 131 Jalan Pil, Kuala Lumpur. Jadi kita warga Kuala Lumpur ni tak bolehlah nak minta kalau tak ada hubungan. Tak tahulah saya. Siapa ni saudara? Saudara Alka, Kementerian Pendidikan, label saya nak sebut kata tak berani lah saya saudara. Sebab kadang-kadang kita ada etika kita berbahasa dengan baik. Kadang-kadang tak boleh brain tu faham-faham aja lah saudara. Kalau nak pakai pun boleh, kita kena baral lah. Lebih daripada itu tak kerti lah saya. Betul saudara Hamizan Jok, Menteri Cap Ayam. Itu je lah kita boleh. Jadi bagaimanapun berhubung dengan laporan kepada Suruhanjaya Pencegah Rasuah, dia kata bahawa dia bimbang bahawa menteri tersebut katanya telah pun mengeluarkan sepucuk surat lagi. Selepas cerita ini meledak,
berita tentang pemberian tanah itu, maka dia keluar satu surat lagi, kononnya dia menarik sokongan. Tapi menurut Saudara Ayatul, dia bimbang sekiranya surat terbaru itu dikeluarkan sudah terlalu lewat dan syarikat telah pun diberi tanah terbabit. Sebab itu dia menggesa agar Menteri Kemajuan Wilayah Persekutuan Datuk Seri Shahidin Kassim untuk meneliti dakwaan ini dan membantu Suruhanjaya pencegah rasuah. Rakyat menuntut. Sebab itu saya kata jangan persendakan rakyat, saudara. Jadi lepas tu ada pula lagi cerita baru hari ni lagi cerita mengarut. Heboh pula di parlimen, kononnya parlimen berhantu. Saya lagi gelak. Ini Hanayuh ni kononnya berani bercakap. Tiba-tiba dia kata waktu dia tengah berucap di parlimen, tiba-tiba bangku di belakang dia tu bergerak. Jadi heboh. Bila dia buat culipan dalam media sosial ataupun dalam dia punya Instagram, bukan satu Melaya saja, seantero ASEAN sudah bertanya, betul ke Parlimen Malaysia ada hantu? Ini satu hal lagi ni. Jadi benda tu rupanya adalah gurauan daripada saudara Yang Berhormat Kanga Azmi. Dia ahli parlimen dari Parti Keadilan. Waktu Hanayuh berucap tu, gambarnya kursi tu kosong, dia turun tarik, dia nak ingatkan kursi tu bergerak. Jadi kononnya kursi bergerak tu ada hantu. Aduh. Jadi cerita hantu di parlimen pula. Jadi dalam keadaan begini, cerita-cerita hantu, tiba-tiba saudara Mak Lampir bercakap. Dia bukan menteri dah sekarang ni, dia bukan menteri yang jaga bomba. Tiba-tiba dia kata bahawa akhirnya kisah adik yang menemui maut, yang terbunuh dalam pergaduhan di Suruhanjaya, katanya kes itu telah ditutup. Kisah adik bakal terus disenyapkan bila menteri menyatakan bahawa tiada pembunuh telah dikenal pasti. Saya pun hairan bagaimana dulu kita ada inkuari, ada 11 orang yang dibawa ke muka pengadilan. Ke mana lenyapnya? Jadi kes kematian anggota bomba Muhammad Adib bin Mat Kassim sudah pun ditutup. Tapi katanya akan dibuka semula lah jika dapat bukti baru. Ini satu hal lagi. Saya jangan lupa Perdana Menteri sendiri pernah bercakap bahawa dia akan mencari jalan supaya kes Adib ini diketengahkan dan diperjuangkan. Ini gambaran saudara. Saya tak tahu apa nak jadi. Lepas cerita hantu di parlimen, Mak Lampir pula cerita kes Adib tutup. Begitulah kita rakyat saudara. Kita ni marhain. Mereka yang berada di hanya kuasa senang-senang buat keputusan. Sepatutnya kes ini mesti disiasat secara tuntas. Dan kita kenal pasti takkan tak ada rekod. Waktu 11 orang tak silap saya yang dibawa dalam inkuari itu, ambillah 11 orang tu. Dan kita punya pasukan polis yang begitu cekap. Takkan boleh tak dikenal pasti siapa mereka dan sebagainya. Jadi takkan terbiar begitu saja. Walaupun dia kata dia akan berusaha lah untuk membantu keluarga Allahyarham Adib. Bagi saya tak cukup. Itu tak cukup. Kita mahu agar undang-undang ditegakkan. Keadilan diberi, kesaksamaan pada warga kita. Ini yang selalu saya sering katakan, bahawa kita mesti no one is above the law. Tidak ada siapa pun mengatasi undang-undang.